Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Husin Ismail. Dan saya Harenti Jumatusin. Berita-berita utama malam ini. Majlis Doa Selamat dan Kesyukuran bagi Istiadat Bersiram Yang Amat Mulia Pengira Anak Isteri Anisha Rosnah diadakan di Istana Nurul Iman. Sebahagian besar kawasan mencatatkan suhu terlalu panas melebihi 45 darjah Celsius. Majlis Doa Selamat dan Kesyukuran bagi Istiadat Bersiram Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Anisha Rosnah binti Adam diadakan petang tadi di Istana Nurul Iman. Istiadat diadakan sempena meluaran Yang Amat Mulia Pengira Anak Zahra Mariam Bolkiah binti Duli Antara Mak Mulia Paduka Seri Pengira Muda Abdul Matin pada 20 Syakban 1447 Hijrah bersamaan 8 Februari 2026. Majlis berlangsung di hadapan Yang Amat Mulia Pengiran Lela Chatria Sahibun Najabah, Pengiran Anak Haji Abdul Aziz bin Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Dimuliakan Begawan Pehen Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pehen Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid yang juga memimpin bacaan dikir. Tujuh belas das tembakan meriam dilepaskan di perkarangan Istana Nurul Iman. Yang Dimuliakan Begawan Pehen Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun juga membacakan doa dikir. Doa selamat dan kesyukuran dibacakan oleh Yang Berhormat Pehen Orangkaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Juga hadir Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Menteri-Menteri Kabinet, Ahli-Ahli Majlis-Majlis Mesyuarat, Timbalan-Timbalan Menteri, Pengiran-Pengiran Peranakan yang dimuliakan Pehen-Pehen Menteri Berciri dan Menteri-Menteri Bertauliah, Setiausaha-Setiausaha Tetap dan Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap. Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA ke-19 yang dianjurkan bersama oleh Kementerian Pertahanan Malaysia dan Defence Services Asia Exhibition and Conference yang berhad diktiraf sebagai antara pameran pertahanan dan keselamatan dalam negeri terkemuka di Asia. Mengetuai delegasi Kementerian Pertahanan ke pameran tersebut Yang Berhormat Pehen Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Pameran berlangsung di Pusat Perdagangan dan Pameran Antarabangsa Malaysia MITEC, Kuala Lumpur, Malaysia. Juga menyertai delegasi Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Pul Hassan, Pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB dan Awang Muhammad Aizul Hakim bin Pehen Orangkaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Haji Suyoy, Pemangku Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia.
Pameran DSA menampilkan teknologi termaju, sistem, aset ketenteraan dan keupayaan peperangan elektronik daripada pemain industri global terkemuka. Majlis perasmian pembukaan pameran disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Diadakan serentak dengan Keselamatan Negara Asia, NATSEC Asia keempat, acara menghimpunkan kira-kira 1,400 syarikat dari 60 negara serta menarik sekitar 50,000 pengunjung perdagangan dari 114 negara di samping kira-kira 500 delegasi rasmi mewakili 40 negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua turut menghadiri Forum Putrajaya ke-8 yang diadakan bersempena DSA dan NATSEC Asia 2026 dengan tema ASEAN Security at the Edge of Emerging Technologies. Forum merupakan sebuah persidangan antarabangsa mengenai pertahanan dan keselamatan yang menghimpunkan penggubal dasar, agensi pertahanan dan keselamatan, badan pemikir serta ahli akademik bagi membincangkan isu-isu serantau dan antarabangsa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga mengadakan perjumpaan dua hala dengan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin, Menteri Pertahanan Malaysia. Yang Berhormat Pihin menzahirkan penghargaan atas kejayaan penganjuran DSA 2026 dan NATSEC Asia 2026. Kedua-dua pihak turut menegaskan hubungan pertahanan yang telah lama terjalin, bertukar pandangan mengenai perkara dua hala dan isu strategik berkepentingan bersama serta menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan antara kedua-dua negara. Perkhidmatan cucian bagi motosikal memenuhi keperluan pelanggan yang mementingkan kualiti kebersihan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Sebelas inovasi bahan belajar yang diinspirasikan daripada pelbagai permainan yang dekat dengan dunia pelajar termasuk permainan-permainan tangga dan ular, Scrabble dan Dart diketengahkan semasa pameran bahan belajar maujud sentuhan nyata pembelajaran bermutu. Pameran dianjurkan oleh mahasiswa program sarjana pengajaran Institut Pendidikan Sultan Hassan Al-Bolkiah, Universiti Brunei Darussalam. Pameran berbentuk inovasi maujud ini berfungsi sebagai medium pedagogi yang kreatif dalam meningkatkan penglibatan aktif, kefahaman serta pencapaian pelajar terutama dalam pembelajaran bahasa Melayu. Ia juga selaras dengan aspirasi pendidikan negara antaranya piawaian literasi bahasa Melayu Brunei Darussalam dan berteraskan falsafah Melayu Islam Beraja MIB. Harapan kami inovasi ini boleh dipraktikkan di semua sekolah di seluruh Brunei untuk membantu pelajar daripada kaedah pengajaran secara konvensional kita ditukar kepada pembelajaran berasaskan permainan. Berikutan keadaan cuaca panas dan kering yang sedang berlaku dan dijangka berterusan. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan keselamatan. Indeks suhu yang direkodkan hari ini termasuk 45 darjah Celsius di Kuala Belait, 42 darjah Celsius di Pekan Tutong, 42 di Pekan Bangar dan 43 di Anggerik Desa.
Tinjauan RTB mendapati pelbagai langkah telah diamalkan oleh masyarakat bagi menghadapi keadaan ini, termasuk memakai pakaian yang longgar dan selesa, menggunakan topi serta cermin mata hitam, mencari tempat berteduh bagi mengelakkan haba berlebihan dan banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi. Mengurangkan aktiviti-aktiviti di luar dan memperbanyakkan minum air. Mengelakkan memakai pakaian yang ketat dan berwarna gelap atau hitam dan memakailah pakaian yang longgar. Memakai topi dan kacamata hitam daripada terkena matahari yang terik. Sejukkan kepala menggunakan tuala yang basah ataupun memasukkan ais dalam tuala untuk kepala ataupun badan. Lindungi mata daripada silau dan sinaran matahari dan gunakan sunscreen supaya kulit tidak kering akibat panas. Harap semua orang dapat memperbanyakkan minum air lah untuk mengelakkan cuaca dari panas ni, and then cari tempat perlindungan lah untuk mengelakkan panas. Lebih baik kita ni kurangkan membuat aktiviti di luar disebabkan keadaan cuaca yang sangat panas, apatah lagi kepada kanak-kanak. Kerana cuaca pada masa ini panas terik, lagi bagus memakai payung atau topi sama sunglasses untuk memampan mata dari tarang matahari. Golongan wanita kini semakin memainkan peranan penting dalam lanskap keusahawanan negara, bukan sahaja sebagai penyumbang ekonomi, malah sebagai peneraju perniagaan yang berdaya saing. Dengan keberanian untuk memulakan langkah dan keazaman untuk berjaya, usahawan wanita tempatan terus membuktikan kemampuan mereka dalam membina jenama yang kukuh dan berpengaruh. Ditubuhkan pada tahun 2020, Nadilux diasaskan oleh usahawan wanita tempatan yang bertekad untuk menghasilkan pakaian yang bukan sahaja selesa, malah memenuhi keperluan gaya hidup moden wanita di negara ini. Sebagai perniagaan yang diterajui wanita, Nadilux bukan sahaja memberi fokus kepada produk, malah turut menitik beratkan pembangunan komuniti khususnya dalam membuka peluang kepada tenaga kerja tempatan termasuk wanita untuk turut sama berkembang dalam industri berkenaan. It was an idea between me and my sisters. We love wearing comfortable and timeless outfit. So it came to a thought, why not cuba create and sell something yang bersesuaian untuk wanita-wanita di Brunei. Sokongan pengguna tempatan banyak membantu dari segi ekonomi dan banyak membuka peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Pemahaman terhadap keperluan wanita sebagai pengguna turut menjadi kelebihan kepada usahawan wanita dalam menghasilkan produk yang lebih relevan dan praktikal untuk kegunaan harian. We even choose the fabric sesuai dengan cuaca di Brunei. Inovasi bagi kami penting untuk memastikan boleh terus relevan dan berkembang. Sometimes small changes in design, content, and how we serve our customers always make a big difference, and it guide us to grow. Perkembangan usahawan wanita seperti Nadilux mencerminkan perubahan positif dalam peranan wanita masa kini selaku pemimpin dalam dunia perniagaan. Usaha ini secara tidak langsung memperkukuh lagi ekosistem ekonomi tempatan ke arah yang lebih inklusif dan mampan. Bermula sebagai inisiatif mengatasi aiskrim yang cepat cair dalam coolbox, inisiatif dikembangkan menjadi perniagaan dan sekaligus menjana sumber pendapatan. Aiskrimriang.bn, sebuah perniagaan tempatan yang menawarkan kemudahan bagi penyewaan freezer bersama penjualan aiskrim.
Awang Muhammad Aliman Shah bin Muhammad Ramli, pemilik perniagaan, menyatakan perkhidmatan yang dijalankan sering mendapat tempahan pada majlis-majlis keramaian. Meskipun sering berdepan cabaran, komitmen terhadap kepuasan pelanggan tetap menjadi keutamaannya. Cabaran utama selalunya keadaan es krim sahaja untuk dibawa ke event. Kadang-kadang ingau cair apa dan sebagainya, tapi alhamdulillah sepanjang penghantaran selalunya dalam keadaan baik dan tidak cair. Keduanya transport, sebab transport muatannya cukup untuk satu freezer saja. Pada masa hadapan, Awang Muhammad Aliman Shah juga mempunyai perancangan untuk mengembangkan lagi perniagaannya. 3 tahun akan datang diharap akan menjadi perniagaan yang dapat menjadikan kemudahan orang ramai. InsyaAllah ingin menambah freezer lagi untuk perancangan akan datang dan ada transport yang lebih besar untuk penghantaran freezer saja, insyaAllah. Bagi setiap pemilik kenderaan ataupun motosikal, semestinya pemilik mahu ianya sentiasa kelihatan bersih serta selesa digunakan semasa memandu. Sebelum ini, pada biasanya perkhidmatan cuci kereta hanya tertumpu kepada cucian pada kereta sahaja. Namun di daerah Belait, satu perkhidmatan cucian bagi motosikal diperkenalkan kepada orang ramai. Menggunakan teknik cucian bertekanan tinggi dan wap iaitu steam, syarikat ProWash Bike menawarkan perkhidmatan cucian bersih, cepat dan profesional. Pembersihan dilakukan secara menyeluruh termasuk ruang yang sukar dicapai bagi memastikan motosikal kelihatan lebih bersih dan berkilat. Perkhidmatan antaranya merangkumi penggilapan untuk mengekalkan penampilan motosikal dalam keadaan terbaik. Servisnya for motorcycle wash, ProWash lah. We usually dorang will do the degreaser and then wheel cleaning and 2-step body wash. And also dorang bagi a quick wax. Kalau kereta mudah, atau mudah lah. Tapi kalau begitu, kalau macam dalam bersikal, motosikal, tu banyak kan disuci lagi dah, diteliti benar-benar yang ada deketnya, dianya apa, dan was-was lah pasal sensitif sikit barang motosikal sama bersikalan ni lah. Dengan mengenakan bayaran yang berpatutan dan perkhidmatan mesra pelanggan, sudah pasti dapat meyakinkan dan memenuhi keperluan pemilik motosikal yang mementingkan kualiti kebersihan dan kepuasaan. Pasukan Polis di Raja Brunei (PPDB) telah berjaya menahan seorang suspek yang disyaki terlibat dalam sindiket penyamaran dalam satu operasi yang dijalankan oleh daerah Polis Brunei Muara bersama bahagian Siasatan Jenayah Siber Jabatan Siasatan Jenayah. Operasi pagi tadi dilaksanakan hasil daripada maklumat orang awam. Suspek, seorang lelaki warga negara asing berumur 23 tahun ditahan kerana disyaki bertindak sebagai runner dengan menyamar sebagai pegawai kerajaan bagi memperdaya mangsa. Beliau didapati mengumpul wang secara terus daripada mangsa yang telah diugut dan dimanipulasi melalui panggilan telefon oleh ahli sindiket yang lain. Hasil operasi tersebut, beberapa peranti elektronik termasuk telefon pintar dan tablet serta sebuah kenderaan telah dirampas bagi membantu siasatan lanjut. Kes disiasat di bawah Kanun Perseksaan Jenayah Penggal 22 dan Akta Penyalahgunaan Komputer Penggal 194. Satu kompaun dikeluarkan oleh Autoriti Kebangsaan Keselamatan Kesihatan dan Alam Sekitar Shena susulan pemeriksaan yang dijalankan di tapak pembinaan di Jalan Lasok, Rancangan Perumahan Negara, Kampung Lugu. Tindakan penguatkuasaan tersebut berkaitan dengan kegagalan mematuhi Peraturan 4 penyediaan peti pertolongan cemas di bawah Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Tempat Kerja Pertolongan Cemas. Denda kompaun berjumlah $500 Brunei telah dikeluarkan
kepada pemilik premis tersebut dan telah dilunaskan sepenuhnya. Susulan pemeriksaan itu, pemilik telah mengambil langkah pembetulan yang diperlukan untuk menangani ketidakpatuhan yang dikenal pasti semasa pemeriksaan. Orang ramai, pihak syarikat dan pemilik premis-premis perniagaan diingatkan agar sentiasa menjaga kebersihan alam sekitar di kawasan premis-premis perniagaan dan kawasan awam dengan tidak membuang, melonggokkan atau meninggalkan apa jua jenis sampah sarap di tempat awam. Jika pihak-pihak tersebut didapati melanggar peraturan tersebut di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian Penggal 30/12-1 boleh dikenakan tindakan selanjutnya. Peringatan tersebut dikeluarkan selepas syarikat Vaiti Automobile Services Sendirian Berhad dikenakan kompaun $4,000 Brunei kerana menggunakan tanah milik kerajaan sebagai tempat membuang dan melonggokkan sampah tanpa kebenaran. Syarikat tersebut diarahkan untuk membersihkan dan menjelaskan denda kompaun dalam masa 7 hari. Jika gagal, kes akan dibawa ke mahkamah. Kompaun dikeluarkan hasil operasi bersih yang menyasarkan kawasan di Kampung Mulaut. Sementara itu, syarikat teratai Mekar Sdn Berhad di Kampung Sengkarai diarah tutung didenda $1,000 Brunei kerana membuang sisa sayur-sayuran ke dalam saliran longkang di tempat awam. Jika gagal membayar denda tersebut dalam masa 7 hari dari tarikh kompaun dikeluarkan, syarikat terbabit boleh dihadapkan ke mahkamah. Kompaun dikenakan hasil rondaan dan pemantauan unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutung. Kerja-kerja penyucian tangki air A1 Jalan Kalajiau Rancangan Perumahan Negara Panaga akan dijalankan esok Rabu bermula pukul 8 pagi. Sebahagian kawasan termasuk Jalan Kalajiau, Rancangan Perumahan Negara Panaga dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tinggi. Kerja-kerja penyucian tangki booster Bukit Beruang Baru juga akan dijalankan esok bermula pukul 8.30 pagi. Keseluruhan kawasan Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Baru dan kawasan sekitarnya berkemungkinan mengalami tekanan air rendah terutama kawasan tinggi. Bagi bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.